Menuntut ilmu adalah dituntut oleh agama Islam. Kerana dengan adanya ilmu di dada, kita akan dapat mengetahui kejadian yang berlaku di sekeliling kita. Kalau berada di rumah, kedua ibu bapa yang akan mendidik. Manakala apabila berada di sekolah, gurulah yang menjadi kedua ibu bapa. Tugas dan tanggungjawab utama seorang guru adalah mengajar dan mendidik. Menurut pandangan Islam, seorang yang menjadi guru diberikan oleh Allah kelebihan berganda. Seperti hadis Nabi Muhammad SAW yang bermaksud bahawa orang yang berilmu harus mengajarkan ilmu pengetahuan kepada orang lain dan pekerjaan mengajar itu amat terpuji. Sementara itu, untuk menjadi seorang guru, hendaklah mempunyai kepimpinan, bermoral seperti jujur dan amanah, bersikap proaktif dan berilmu serta berkemahiran. Ia amat penting dalam pembangunan dan kemajuan pelajar di sesebuah sekolah. Setiap guru adalah tunjang penting negara dalam melahirkan model insan yang mampu membangun ke arah yang lebih pesat. 23 hari bulan September adalah tarikh yang bersejarah bagi mereka yang bergelar seorang guru bagi mengenang jasa mereka. Dengan itu, apa kata kita dengarkan bersama apakah sebenarnya peranan, tugas dan juga tanggungjawab serta pengalaman yang dilalui daripada beberapa orang insan yang bergelar guru. Guru adalah tugas sebagai seorang guru adalah merupakan tugas yang amat luas dan mencakupi berbagai-bagai bidang di dalamnya ataupun berbagai-bagai aspek. Ianya bukannya hanya dilihat dalam skop yang melingkupi perkara yang kecil saja. Malahan tugas sebagai guru itu adalah merupakan sebagai pembimbing, dalam arti kata lain sebagai pendidik dalam agama Islam. Ia mencakupi dalam perkara yang seperti muaddib, murabbi, mursyid, muallim dan mudarris, yang mana yang memberi pendidikan, pemimpin dalam bilik darjah, sebagai supervisor, pentadbir, pemberi motivasi dan evaluator. Maksudnya tugas sebagai seorang guru tu amat luaslah, mencakupi berbagai-bagai bidang dan aspek. Saya bertugas sebagai seorang guru selama lebih kurang 16 tahun sudah. Pengalaman bersama dengan murid-murid tadi terlampau banyak. Kadang-kadang dia lagi ingat semua darjah itu sudah pernah diajar dari pra sampai darjah 6. Dan sekarang saya mengambil mendidik pelajar atau membimbing pelajar yang berkeperluan khas. Mengajar orang yang berpendidikan khas ini bukannya mudah seperti murid-murid yang normal, yang biasa. Ia merupakan satu tugas yang lebih mencabar daripada murid-murid yang normal. Kita ni mesti ada macam lebih pada psikologi, kesabaran dalam diri tan itu perlu adalah dalam mendidik murid-murid yang berkeperluan khas ini. Guru yang penyayang akan mengambil tahu masalah pelajar serta sedia mendengar dan memberi perhatian kepadanya.
sebagaimana yang kita tahu bahawa tugas guru itu banyak, tapi di antaranya ialah guru itu sebagai pendidik, sebagai pembimbing dan pengatur pelajar-pelajarnya di sekolah. Kemudian di samping itu juga guru ini mempunyai tanggungjawabnya di dalam sekolah. Di antaranya iaitu sebagai seorang diagnosis terhadap perilaku awal pelajar. Kemudian guru ini jugalah yang membuat perencanaan pelaksanaan pembelajaran, kemudian melaksanakan proses pembelajaran, dan kemudian guru ini juga adalah sebagai tanggungjawabnya adalah mentadbir sekolah. Kemudian ia penyampai kepada bagian masyarakat, kepada masyarakat tentang pembelajaran di sekolah. Kemudian sebagai pengembang kurikulum yang ada di sekolah. Kenangan manis kalau kan dikira banyak, tapi yang paling sebagai guru lah paling manis itu apabila pelajar-pelajarnya yang di awal tahun tu mungkin ya indah pandai, kita ni belum lagi mengenal apa-apa, yang belum lagi faham apa yang kita ni ajar. Tapi apabila di akhir tahun ataupun di akhir peperiksaan itu ia lulus dengan cemerlang, kemudian kita ni akhlaknya tu berubah daripada akhlak yang kita ni indah berapa baik di awal tahun, mungkin kita ni gauk macam ia indah berapa inginkan belajar, tapi apabila di akhir tahun itu kita ni dapat melihat perubahannya, itulah ada di antaranya itulah kenangan manis bagi saya lah. Kepercayaan perlu diberikan bahawa pelajar mempunyai bakat, potensi dan kecenderungan jika dididik, diasuh dan dilatih dengan sempurna akan membentuk seorang insan yang dicita-citakan oleh negara. Kerana negara kita sangat memerlukan rakyat yang berilmu dan memiliki kemahiran yang tinggi dalam pelbagai aspek untuk pembangunan negara bagi mencapai kemajuan yang diukur melalui pendidikan rakyatnya. Jelas betapa ilmu itu sangat berharga, namun ilmu tidak akan diperolehi jika kita tidak mencari dan dipelajari. Pada yang lemah dikasihani, yang silap ditegur dengan baik. Kecemerlangan pelajar adalah kejayaan bagi diri mereka. Sebarang bantuan diperlukan oleh pelajar akan dibantu. Itulah guru yang penyayang.